ayun buan itu mampu menggoncang dunia. Pepatah di atas menggambarkan potensi serta peranan besar yang dipikul oleh wanita. Kesihatan mental yang baik sangat penting kepada wanita kerana ia memberi kesan ke atas diri mereka dan orang di bawah jagaan mereka. Apabila wanita mengalami masalah kesihatan mental, kemampuan menjalankan tanggungjawab seharian boleh terjejas dan ia boleh menjejaskan kesejahteraan dan kesihatan ahli keluarga yang lain. Wanita terdedah kepada lebih banyak faktor biologi, psikososial, budaya yang menyumbang kepada masalah kesihatan mental. Ini termasuklah diskriminasi terhadap wanita, tanggungjawab yang semakin bertambah tanpa pertambahan sistem sokongan yang sewajarnya. Ayuh dapatkan tips dan tindakan yang perlu diambil bagi membina kesihatan mental dan permekasaan wanita. Pada 23 Mac 2022, jam 3 petang menerusi aplikasi Microsoft Teams. Sesi tersebut akan disampaikan oleh Yang Berusaha Dr. Aisyah Siddiqah Alimuddin, pensyarah kanan Jabatan Sekretari Universiti Putra Malaysia. Unit kaunseling juga akan memilih peserta terbaik bulanan disertakan syarat-syarat penyertaan seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina wa yafqahu qawlana. Ya Allah, terangkanlah dada kami, pemudahkan kami urusan kami, bukakan simpulan pada lisan kami, dan lancarkanlah pertuturan percakapan kami. Okey, untuk memberkati lagi majlis kita pada petang ini, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Datin Tuan-Puan yang sudi hadir pada sesi petang ini. Okey, yang saya hormati dan saya muliakan Barisan Pengurusan Tertinggi Lembaga Tabung Haji, Barisan Pengurusan Kanan,
barisan pengurusan JKPO, pengarah-pengarah wilayah, pengarah-pengarah negeri, pengurus-pengurus cawangan dan seterusnya warga TH yang saya muliakan sekalian. Baik, yang berbahagia Datuk, Datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya rahmati sekalian. Alhamdulillah pada petang ini dapat kita sama-sama berkumpul dan meluangkan masa yang saya kira masa yang terhad lah di samping kita bekerja dan kita di samping kita bekerja dan kita meluangkan sedikit masa untuk hadir di dalam majlis ilmu yang diadakan pada petang ini. Baik, untuk makluman yang berbahagia Datuk, Datin, tuan-tuan dan puan-puan semua, program Let's Stop Mental Health telah memasuki siri ketiga bagi tahun 2022. Program ini merupakan salah satu inisiatif dan usaha daripada Jabatan Modal Insan kepada semua warga kerja Lembaga Tabung Haji. Jadi di sini bagi sesi kali ini didatangkan dengan 3 objektif utamalah. Saya kira kalau kita menyertai kursus ke, kalau kita menyertai sebarang program ke apa, kita kena jelas apa objektif kita lah untuk kita jelas matlamat kita menghadiri sesuatu program itu. Baik, bagi sesi ini objektif utama iaitu memberi kesedaran dan pengetahuan berkaitan penjagaan kesihatan mental ke arah kesejahteraan psikologi. Yang kedua, meningkatkan kesedaran akan kepentingan perkhidmatan kaunseling profesional sebagai salah satu sistem sokongan. Sistem sokongan penting dalam mewujudkan kesejahteraan individu dan mengukuhkan penerapan nilai dan pembudayaan organisasi yang cemerlang melalui pendekatan psikologi. Jadi berkaitan tajuk kita ini, sukalah untuk saya berkongsi satu firman Allah di dalam surah Al-Ankabut yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, yang bermaksud adakah manusia itu mengira mereka dibiarkan setelah mengatakan aku beriman sedangkan mereka belum diuji. Baik, sebab kita sebagai umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah SWT, sepatutnya kita kena faham dan kita kena terima bahawa ujian ini tak lari daripada bahawa kehidupan ini tak lari daripada ujian. Yang mana ujian yang Allah berikan adalah sebab utamanya untuk mengangkat darjat kita di sisinya. Akan tetapi biasalah kita manusia kan sentiasa alpa, kita lupa disebabkan ujian itu yang asalnya hikmah dia sangat mulia. Allah nak angkat darjat kita tapi disebabkan rapuhnya kita sebagai manusia ni membawa kepada masalah-masalah yang tak diingini, terutamanya masalah kesihatan mental, depression, anxiety dan sebagainya lah yang kita tahu sekarang kan. Okey, seterusnya bila disebut tentang wanita. Okey, wanita bila sebut wanita tu dia automatik dia dah terjadi lembut je nak sebut wanita. Wanita ni sebenarnya sangat special. Special di kalangan manusia pun wanita ni special dan di sisi Allah pun wanita ni special tempatnya. Manakan tidak Allah mewujudkan satu surah untuk wanita, lelaki tak ada. Tapi wanita Allah wujudkan satu surah untuk mengangkat darjat wanita tu dan nak mengatakan betapa specialnya wanita itu. Okey. Sebelum saya menyerahkan sesi kali ini kepada penceramah jemputan kita, marilah kita berkenalan sedikit tentang biodata penceramah kita. Okey, nama diberi Dr. Aisyah Siddiqah binti Alimuddin, merupakan seorang senior lecturer dan psikiatris Department of Psychiatry, Faculty of Medicine and Health Science UPM Serdang. Baik, okay, penceramah kita pun dah ada di skrin. Selamat datang doktor. Okey, seterusnya latar belakang pelajaran doktor. Doktor mempunyai Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery daripada Manipal University pada tahun 2009 dan Doktor in Psychiatry UKM pada tahun 2019.
Okay, areas of interest doktor kalau kita tengok kat sini berkisarkan tentang women health, women's mental health, psychiatry, banyak berkaitan tentang itulah. Okay, jadi saya kira dengan mengetahui sedikit sebanyak berkaitan latar belakang doktor, saya kira doktor adalah seorang yang layak dan tepatlah untuk kita jemput pada petang ini untuk mengupas lebih lanjut kita punya perkongsian pada petang ini. Tapi sebelum saya menyerahkan kepada penceramah kita, saya ada sedikit nak remind. Jika tuan-tuan dan puan-puan para hadirin peserta sekalian, kalau ada terdapat perkongsian ataupun buah idea sepanjang ceramah ini berlangsung, boleh dikongsikan di dalam ruangan chat untuk kita sama-sama dapat manfaat lah, untuk berkongsi ilmu dan dapat manfaat. Dan seterusnya, jika terdapat soalan ataupun kemusykilan ke apa, boleh masukkan juga di ruangan chat dan akan saya bacakan pada sesi soal jawab. Baik, seterusnya saya menjemput dengan mulanya menjemput Yang Berbahagia Doktor untuk meneruskan majlis kita. Allahu Akbar, mic tak unmute rupanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semua. So terima kasih Tabung Haji atas jemputan hari ini. Izinkan saya kongsi slide saya ya. Alright. Kejap nak minta buka slide. So topik hari ni topik yang sangat dekat dengan hati saya lah. Memang ni area of special interest saya dan saya rasa dia sangat penting untuk kita lebih ramai wanita terutamanya dan juga lelaki, because lelaki adalah antara penyokong utama untuk wanita-wanita kan sebenarnya di luar sana. So I think memang ni topik yang saya rasa kita perlu lebih bercakap pasal. So kesihatan mental dan pemerkasaan wanita, atau dalam kata lain dalam bahasa orang putih dia orang panggil empowering women and their mental health. Alright. Saya suka dengan satu quote daripada Serena Williams kalau orang tahu, Serena Williams ni adalah pemain tenis dan dia cakap setiap woman every woman success should be an inspiration to another. So I think ini adalah benda yang sangat penting untuk kita sebagai wanita sendiri dan juga yang lain untuk remind each other. Apa-apa pun kita nak supaya kita boleh sokong each other dan bila kita sokong each other, kita akan dapat naik sama-sama rather than maintain pada tempat yang sama. Okay, so kenapa kita bercakap pasal topik ni hari ni adalah kerana dalam bulan ni adalah kebetulannya bulan wanita, Hari Wanita Sedunia 8 Mac yang lalu. So United Nations dia telah mengeluarkan theme dia untuk tahun ni, untuk International Women's Day ataupun Hari Wanita Sedunia adalah Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow. Alright. So dalam Islam ni bila kita cakap pasal gender equality ni ada yang akan melompat sikit kan. Apa yang kita tengah cerita ni? Nak sama semua ke? Tak. Kita nak sama dalam certain level pada certain aspek tertentu dan itu yang mungkin kita nak bincangkan dan mungkin bukan kita cakap pasal persamaan sahaja, kita tengah bercakap juga mungkin dari segi sokongan. Alright. So tema di Malaysia yang kita tengah bercakap adalah untuk Hari Wanita Sedunia ataupun International Women's Day adalah saksama bersama. Okay. So wanita, right? Kita ada satu kepala je tapi kita ada pelbagai topi nak kena pakai. So many hats and only one head, right? So bila you fikir balik, ya Allah, apa banyak benda yang wanita ni boleh lakukan dalam sehari, right? Contohnya, dia lah mak,
dialah pengasuh, dialah yang nak baca buku, cerita kat anak. Kejap lagi dialah tukang masak. Kalau kat rumah dia nak gosok baju, dia nak kemas rumah. Itu kat rumah je. Itu pun tak cukup lagi. Kalau ada nak tambah lagi list, dia doktor, dia pemandu kan sebenarnya. Tapi kalau kat luar rumah pun dia ada kerja dia kan. Ramai wanita sekarang dia bukan je hanya bekerja di rumah, right? Banyak yang sekarang dah mula kalau dia berkeluarga pun dia masih keluar bekerja. Dia masih tolong suami atau ahli keluarga lain untuk menampung keluarga sebenarnya kan. So dia kerja di luar juga, right? So apa yang kita nak cakap ialah wanita ni dengan kebanyakan benda yang dia kena lakukan ni, kita tak terkejut lah sebenarnya kalau dari segi kesihatan mental, kenapa mereka ni mungkin jadi kumpulan yang kita kata agak cenderung untuk dapat masalah-masalah yang tertentu. Okey. So, kita teruskan dan nanti saya akan bincangkan. So, kalau kita cakap pasal kesihatan mental wanita berdasarkan keperluan kumpulan, of course wanita ni dia daripada, kalau kita tengok perkembangan dia kan dari baby, kanak-kanak and then membesar, ada yang masuk universiti, ada yang terus bekerja, dan ada yang berkahwin, ada yang tidak dan seterusnya sehingga mereka lanjut usia. So, setiap kumpulan wanita ni mereka ada ke isu kesihatan mental yang berbeza, right? So walaupun kita nak bercakap pasal kesihatan mental wanita pada hari ini, mungkin saya tidak dapat cover setiap isu tu secara kita kata menyeluruh. So mungkin saya akan end up touch sana sini sikit-sikit untuk bagi lebih kurang kita kata an overview rather than dalam detail sebab rasanya sejam tak cukup lah nak cover setiap areas tu. Alright? Tapi kesihatan mental wanita ni memang berdasarkan dengan kumpulan umur mereka, right? So warga emas ada isu lain, berkeluarga ada isu lain, ibu tunggal ada isu lain, orang bujang ada isu lain, remaja ada isu lain, dan saya akan bincangkan sedikit sebanyak di sini, alright? So bila kita tengok jadual ni ataupun kita kata graf ni nak tunjuk kita punya isu kesihatan mental yang mungkin berlaku unik kepada wanita. Alright, saya rasa graf ni agak mudah untuk orang lihat dan cuba fahami sebab dia terangkan pada setiap peringkat tu apa yang mungkin boleh berlaku. Alright, so kalau kita tengok satu persatu insyaAllah, so pada puberty ataupun kita kata mula akil balik dan mula mengalami perubahan dari segi kita kata secondary sexual maturation tu semua So pada umur-umur ni kita sebagai wanita remaja ataupun wanita muda, apa yang kita kerap lihat adalah mereka mula mengalami kemurungan tertentu. Dan ini mungkin berkait dengan isu hormon sebenarnya dari segi biologi wanita tu sendiri dia boleh menyebabkan seseorang tu boleh ada masalah perubahan emosi yang berkait dengan menstruasi. Pada peringkat-peringkat seterusnya pun masih boleh ada kemurungan tapi mungkin kemurungan tu boleh berasaskan kepada benda lain, contohnya depression yang seterusnya mungkin disebabkan masalah di persekitaran mereka, psikososial mereka, dan mungkin lepas bersalin ada isu dari segi kita kata kemurungan selepas bersalin, dan contohnya kemudian bila dah sampai peringkat mereka menopause boleh pula ada isu menopausal depression. So depression ni boleh jadi kemurungan boleh ada pada setiap peringkat umur wanita tu, dan memang kita tak terkejut. Kajian memang banyak menunjukkan apa yang berlaku ialah risiko wanita dapat masalah kesihatan mental ni sebenarnya adalah 2 kali ganda berbanding lelaki sebenarnya. Okay? So dia berkait juga dengan kita kata dari segi biologi tapi juga ada psychosocial issues dia. Alright? So apa lagi yang boleh jadi pada wanita dalam tempoh remaja dan juga reproductive age mereka yang lain. Pada waktu ni mereka tengah cuba nak bekerja, nak cuba belajar, nak cuba achieve benda just like anyone else, dan mereka perlu
arrive at ataupun cuba mencapai work-life balance. Ada pula some people, ada mereka yang mengalami masalah gangguan seksual unfortunately ya. Ataupun ada pula yang mengalami masalah kebimbangan, kerisauan ya. Sebab tak boleh nak nampak masa depan macam mana kan. So banyak je berfikir, overthinking, right? Ada yang pada masa ni disebabkan kita nak jaga badan sebab orang banyak body shaming sekarang ni kan. Kita ada kita kata banyak sangat image wanita ni disexualizekan di internet dan all kan. So kita ada image tertentu wanita tu kena macam mana. So pada umur ni apa yang berlaku ialah kebanyakannya akan jaga makan ataupun makan tak ikut masa so akan boleh ada eating disorder pula contohnya. So pada tempoh ni macam saya cakap tadi, apa yang berlaku ialah mereka ni tengah cuba untuk ada work life balance, schooling, bekerja ada pula yang lepas tu dah berkahwin, ada yang berkahwin dia jadi full time housewife, ada yang dah berkahwin dia nak bekerja juga ada yang tak berkahwin dia single career woman, right? So throughout semua ni masa adolescent dengan reproductive age ni aja, you dah boleh tengok dah macam-macam wanita boleh alami kan. Ini belum lagi kita cerita pasal in terms of social semata dari segi sokongan semua so daripada segi biologi itself pun dah banyak isu yang boleh berlaku kan. Masa ni diorang dah kena fikir, oh alamak kalau datang haid bulan-bulan macam mana, sakit period macam mana kan, mengandung macam mana, sakit mengandung tu nak bersalin macam mana, right? So many things jadi pada waktu ni. Itu belum ada juga orang yang mungkin ada isu infertility. So semua ni boleh ganggu emosi wanita. Alright? Bila kita move on lagi pula seterusnya, mereka akan move on kepada ada sindrom ni. Superwoman syndrome. Berapa ramai yang pernah dengar benda ni kan? So apa yang berlaku ialah pada superwoman syndrome ni ialah kita punya masyarakat kebanyakannya kata kalau wanita nak buat sesuatu, dia kena boleh buat semua. Kan? So bila kalau dia nak bekerja, dia kena boleh jaga rumah juga. Kalau dia boleh keluar rumah, maknanya dia kena boleh handle ini juga, right? So apa yang berlaku ialah kebanyakan daripada kita kecil dah diletakkan di dalam minda kita ni yang kalau jadi wanita maknanya dia kena perfect, right? Dia kena jadi a person yang boleh buat semua benda, right? So itu akan menyebabkan gangguan juga dari segi emosi dan kebanyakannya menyebabkan seseorang tu jadi burnout, jadi stress, jadi anxiety and depression as a possibility. Okay? Bila kita move on pula ke peringkat seterusnya, macam saya kata dah mula berumur, ada yang dah menopause, ada yang dah masuk ke umur-umur yang kita kata ada dementia pula contohnya kan. So pelbagai penyakit lain pula jadi kacau, right? So pada peringkat ni kadang-kadang ada orang kita tadi awal-awal kita kena jaga anak-anak kan, jaga suami, jaga ahli keluarga lain. Sebagai wanita kita kita memang diberi tanggungjawab tu untuk menjaga kan. So bila ada elderly parents pun kita akan end up kena jaga elderly parents kan. Dan bila anak-anak dah besar, rumah tu jadi kosong, so rasa lonely so empty nest syndrome. Dan ada orang pula bila dah makin berumur, ada kita punya spouse dah tak berapa sihat atau anak tak sihat, so kita kena jaga. Ada pula dah kehilangan spouse, so dia end up tinggal sendiri, anak-anak dah tinggal jauh, solitary living dan ada yang macam saya kata tadi mungkin menghidap penyakit kita kata warga emas, contohnya macam dementia di mana mereka jadi pelupa atau orang kita kata panggil nyanyuk. So nampak daripada umur kanak-kanak ni lagi sampailah wanita tu tua, macam-macam benda boleh jadi dan boleh mengganggu kesihatan mental mereka. Dan disebabkan inilah kita perlu lebih banyak bercakap pasal isu kesihatan mental wanita. Alright? So sekali lagi saya just nak menunjukkan ni kajian daripada Ipsos bila mereka tanya wanita apa isu kesesamaan gender wanita yang mereka rasa penting di Malaysia, dan mereka katakan nombor 1 paling tinggi adalah gangguan seksual dan keganasan seksual. Seterusnya sexuality wanita dalam media, dan baru kita cakap pasal keganasan fizikal lah, mengimbangi kerjaya lah, diskriminasi di tempat kerja lah dan seterusnya. Dan kat bawah ni kita nampak sokongan untuk wanita hamil dan ibu-ibu baru, keganasan domestik dan kekurangan wanita dalam peranan kepimpinan. So benda-benda ni
kita dah identify sebenarnya, ya. Cuma kita nak mula lebih banyak bercakap supaya wanita lebih banyak lebih yakin untuk bercakap pasal hal ni dan mengambil tindakan mengenai hal ni. Alright. Kajian lagi satu oleh Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim di UKM ni pada 2019 kalau tak salah saya. Mereka juga menyatakan bahawa cabaran dan peranan wanita di negara yang paling nampak ialah kesukaran untuk menyeimbangkan kerjaya dan keluarga. Sokongan penjagaan kanak-kanak ni masih tak cukup untuk wanita yang nak bekerja contohnya, dan juga persepsi masyarakat di mana masih kekurangan kita kata watak-watak kepimpinan wanita lah di dalam ekonomi dan politik negara. Alright. So disebabkan itu, United Nations sekali lagi dia come up dengan the Sustainable Development Goals. Rasanya mungkin orang yang biasa tengok berita mungkin diorang dah tahu dah pasal benda ni. So di mana agaknya mungkin kaitan dengan wanita tu ada lebih, saya dah tandakan dengan bintang ya. So good health, So good health and well-being, quality education, gender equality, decent work and economic growth, reduced inequalities dengan peace, justice and strong institution. Ini adalah areas yang kita nampak daripada 17 SDG yang ada ni yang mungkin akan perlu lebih perhatian terutamanya untuk wanita. Alright. So kat Malaysia macam mana pula kita? Alhamdulillah kita dah makin bergerak ke arah untuk lebih mengutamakan wanita, ada inisiatif-inisiatif tertentu untuk wanita. So pada 8 Mac yang baru lepas hari itu, macam saya cakap, kita masa sambutan Hari Wanita, PM dah menyatakan beberapa inisiatif untuk wanita. Right? On top of that, ada lagi berita gembira. Minggu ni aja, 2 hari lepas kalau tak salah saya, dah diluluskan di Parlimen bahawa cuti bersalin boleh dinaikkan hingga 98 hari dan bapa pun dah dapat paternal leave lebih sehingga 7 hari. Walaupun macam 7 hari macam tak cukup lagi sebenarnya untuk saya untuk bagi sokongan kepada ibu dan di rumah sebenarnya, tapi at least it's a start. Kita dah mula ke arah tu. Alright. So pada jurnal, banyak-banyak jurnal yang kita baca ada satu jurnal ni, dia berbincang pasal empowerment of women and mental health dan konklusi daripada kajian yang mereka lakukan ni ialah mereka katakan, mereka katakan factors related to empowerment of women, iaitu apa benda, faktor-faktor yang boleh memerkasakan wanita tu berkaitan dengan kesihatan mental mereka adalah mereka kena ada cukup primary needs. Primary needs ni adalah keperluan asas sebenarnya. Itu sangat penting. Seterusnya mereka kena diberi dignity, maknanya kehormatan, dihormati, right? Diberi akses, diberi ilmu, diberi kebenaran untuk melibatkan diri dan juga finally untuk ada terlibat dalam implementasi apa-apa perkara yang dilakukan. Alright? So statement dia kat sini, since women make up half of the population and affect society as a whole, the advantage of empowerment of women will be felt in the entire society. Sebab itu pentingnya kenapa wanita perlu diperkasakan dari hari ke hari, sebab kita wanita tu sendiri pun dah ramai dah, right? So kita perlu lebih banyak pemerkasaan wanita. Alright. So isu berkaitan dengan kesihatan mental wanita ni macam tadi saya kata, sebelum pandemik kita terlibat dalam semua ni, penjagaan anak lah, penjagaan orang tua lah, kerja di luar, kerja di rumah. So bila kita jaga diri kita sebenarnya, right? Dan selepas pandemik ni pula lagi teruk lah kan. Semua dah campur aduk dah, right? Sebelum pandemik at least saya keluar kerja, balik baru saya fikir benda lain, betul kan? Tapi sekarang nak kerja dari rumah ni, semua benda dah bergabung, bercampur sampai kita pun dah tak tahu mana yang bila kita nak stop buat sesuatu sebenarnya, right? Okay, so sekarang saya nak cakap mula cakap pasal topik kesihatan mental. So tadi kita tengah cakap pasal pemerkasaan wanita dulu dan kenapa pentingnya pemerkasaan wanita tu sendiri, dan sekarang kita nak mula bercakap directly pasal isu kesihatan mental. Alright. So apa itu mental? Orang kita kat luar bila kita dengar mental, dia terus cakap maksudnya mental sama dengan
gila kan kat luar orang cakap macam tu. Tapi itu salah sebenarnya maksud dia. Alright? So mental tu sebenarnya ialah apa-apa yang berkait dengan minda kita. Dan bila kita cakap pasal minda, tak mungkin kita boleh cakap pasal minda. Boleh ke semata? Tak ada siapa kita boleh baca minda sahaja, betul tak? Kita kena untuk seseorang tu tahu apa yang berlaku di minda seseorang, dia akan dilihat melalui emosi dan tingkah laku seseorang, right? So emosi, tingkah laku ni saling berkait, dia macam triangle yang berkait dengan minda. So bila kita cakap pasal kesihatan mental, maksudnya kita tengah bercakap tentang cara seseorang tu berfikir, cara seseorang tu menunjukkan emosi, ya, apa yang dia tengah rasa dan macam mana tingkah laku seseorang itu. Alright? So, seterusnya pula, saya rasa penting sebelum kita lebih lanjut dalam topik kesihatan mental ni, ialah untuk kita tahu apa itu kesihatan mental dan apa itu penyakit mental. Alright? So, kesihatan mental ni nampak macam sama je dengan penyakit mental, tapi tidak, dia spektrum. So, kesihatan mental tu semua orang ada kesihatan mental, right? So kesihatan mental kita ni sama ada dia bagus atau tak bagus, itu yang kita nak tahu. Dan kalau dia jadi tak bagus, kalau kita biar dia melarat, dia akan jadi penyakit mental, ya. So itu yang kita hendak semua orang faham, ya. So kesihatan mental ni kalau WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, World Health Organization, dia cakap apa-apa perkara yang macam mana saya nak cakap? Okey. Kesihatan mental adalah satu situasi di mana seseorang itu dia boleh handle apa-apa isu pun jadi dalam sehari-hari dia. Dia tahu apa kebolehan dia, dia tahu abilities dia. Dia boleh bekerja secara produktif. Tak kisahlah di rumah ataupun di tempat kerja, tapi dia boleh kerja secara produktif, right? Dan dia boleh memberi balik kepada komuniti, sama ada dari peringkat kecil dalam keluarga sahaja ataupun kepada komuniti yang lebih besar. Alright? So ini adalah kesihatan mental. Pada sesuatu masa, seseorang individu tu tidak dapat melakukan apa-apa yang saya nyatakan tadi, itu menunjukkan mungkin dia sudah mula mengalami masalah kesihatan mental. Namun, untuk kita diagnosa sebagai seseorang itu ada penyakit mental, dia mungkin lebih teruk daripada tu, ya. Fungsi harian dia dah lebih merosot dari biasa sampai dia tidak boleh berinteraksi sosial, tak boleh melakukan kerja dia, ya. Dan apa-apa keperluan harian dia pun dia tak boleh nak jaga sendiri. So itu antara perbezaan yang saya boleh nyatakan. So pada hari ini apa yang kita nak bincangkan ialah kesihatan mental, kita tak sentuh pasal penyakit mental. So saya nak kena bagi clear dari awal. Alright? Okay. So kita semua dari kita, macam saya cakap tadi, kita ada isu kesihatan mental pada waktu tertentu, ya. Contohnya besok nak deadline, ataupun kita ada projek besar. So dia akan memberi sedikit sebanyak stres pada diri kita. So itu mungkin mengganggu kesihatan mental kita, namun pada waktu itu sahaja, untuk sementara waktu, right? Tapi pada jangka masa panjangnya, kalau benda tu berlarutan, itu yang mungkin akan menyebabkan masalah penyakit mental, right? So untuk saya, most of us akan ada sedikit sebanyak, kita kata stres, sedikit sebanyak rasa down, rasa sedih, dan juga keresahan atau kebimbangan sedikit sebanyak, alright? So stres ni selalunya dia jadi bila kita tak tahu apa nak jadi, tak pasti tentang apa yang akan berlaku, right? Dan sebabnya kita ni semua Tuhan ciptakan, kalau boleh kita nak dah ada plan A tu jalan lancar, plan B jalan lancar, kan? Tapi dalam hidup kadang-kadang tak semuanya dia jalan, plan A je terus. Kadang-kadang sampai plan Z pun barulah benda tu nak settle, right? So pada masa tertentu, keadaan yang buat kita macam jadi tak pasti ni, ragu-ragu ni, dia mungkin boleh menjadikan seseorang itu develop stress. So apa yang berlaku dalam situasi itu ialah kebanyakan masa individu tu perlu menyesuaikan diri dengan keadaan baru tu. So kebanyakan orang dia akan stres waktu awal, tapi sebenarnya bila dah mula buat benda tu atau melakukan perubahan, bolehlah rupanya aku mampu, right? Dan lepas tu tekanan akan berkurang dan diorang akan move on dan boleh buat aktiviti harian seperti biasa. Okay? So itu stress, right? Kalau kemurungan ni pula, dia berbeza.
Apa yang berlaku ialah kebanyakan masa bila kita sedih yang melampau ni, ialah mungkin kita asyik fikir pasal hal lama, asyik fikir apa yang kita pernah hilang, apa yang kita tak dapat, right? Sentiasa rasa ada benda buruk yang akan jadi ataupun dah jadi pada diri kita. Kita salahkan diri kita atau salahkan orang lain. So ini antara punca-punca, tapi bukan sahaja punca yang boleh menyebabkan seseorang itu jadi sedih atau murung. Keresahan pula boleh berlaku apabila seseorang tu asyik fikir benda sama tentang masa depan, right? Rasa macam risau, rasa kita kata overthinking macam kita kata tadi, rasa hilang kawalan sebab dia tak boleh nak buat apa-apa kan, benda masa depan kita tak ada kawalan, tapi kita tak sedar benda tu, so kita rasa macam sentiasa kita nak in control, so itu yang jadi masalah. Dan apa berlaku ialah kita akan sentiasa berfikir berulang-ulang tapi kita tak dapat cari solusi sebab kita asyik overthinking je, apa jadi, what if, right? So itu yang antara punca yang menyebabkan seseorang tu jadi resah. Tapi ni saya boleh kata saya oversimplify. Banyak lagi sebab dan punca seseorang tu boleh jadi stres, boleh jadi murung dan boleh jadi resah. So tadi kita ada cakap seseorang tu bila dia nak jadi ada masalah isu kesihatan mental, biasanya dia akan ada isu dari segi biologi, dari segi psikologi, sosial dia pun mungkin ada isu dan spiritual pun mungkin ada isu juga. So banyak faktor yang boleh menyumbangkan kepada isu kesihatan mental. Alright, so macam mana kita nak kenal apa gejala-gejala atau tanda-tanda yang kita mungkin mengalami masalah kesihatan mental? Satunya, kita dah mula cepat sensitif. Benda kecil selama ni kita okey, kita boleh tahan, kita boleh tolerate, tapi sekarang kita cepat marah. Kita cepat meradang. Dulu anak buat sepah macam mana pun tak apalah kan. Tapi sekarang anak buat sepah sikit je pun kita dah meletup contohnya. Kita cepat letih, baru kerja separuh hari dah rasa tak larat, rasa macam tak nak buat kerja. Banyak berfikir, banyak risau macam saya kata tadi, rasa resah, sentiasa rasa tak boleh rasa tenang. Sentiasa rasa takut tapi tak tahu pasal apa kita takut. Ada yang perubahan selera makan, contohnya ada orang bila mengalami gejala-gejala masalah kesihatan mental ni dia jadi kurang selera, dia rasa tak lalu nak makan, so badan pun kurang berat. Tapi ada pula yang kita kata stress eating, bila stres kita makin tambah kita makan, so perubahan berat badan pun boleh berlaku di sana, right? So ada yang mula tak nak campur dengan orang lain, kurang bergaul. Dulu dialah yang kawan akan ajak panggil pergi makan sama-sama, keluar sama-sama kan. Tapi sekarang orang ajak pun dia tak nak ikut contohnya. Dia nak duduk rumah, nak duduk sendiri sahaja. Ada yang kita nampak diorang mula unfortunately bercakap pasal bunuh diri. Walaupun mungkin bukan betul-betul nak buat, ada yang betul-betul nak buat tapi mungkin ada yang bukan nak buat tapi they cannot help it. Mereka akan naturally terfikir untuk mencederakan diri atau nak bunuh diri, right? Ada yang mula menggunakan dadah atau alkohol pula sebagai cara untuk mengurangkan stres diorang, mengurangkan kemurungan, mengurangkan kerisauan mereka, right? Dan pelbagai lagi. Tidur pun adalah salah satu benda yang mungkin terganggu bila ada isu kesihatan mental, right? So, bila kita bercakap pasal hal-hal ni antara gejala awal yang kita harap sebagai individu ataupun orang yang kenal individu yang ada isu kesihatan mental, mereka boleh pick up, right? Boleh detect awal dan lepas tu kita boleh dapatkan bantuan awal untuk golongan-golongan ni, alright? So, bila kita nak dapatkan bantuan profesional, bila kita cakap pasal isu kesihatan mental ni, dia kan ada stigma kan? So, tak nak jumpa doktor pakar psikiatri dulu. Nak jumpa kawan je dulu. Nak jumpa kaunselor je dulu. Okey, tak ada masalah. Sebab kadang-kadang pada masa tertentu, kebanyakan hal yang berlaku adalah reaksi normal kepada situasi tu. Right? So, contoh kalau kita kena marah dengan bos, tiba-tiba kita jadi sedih. Normal lah kan, kalau kita tak sedih pelik pula kan, right? Kita risau anak nak pergi exam besok, macam manalah budak ni, cukup ke dia belajar contohnya kan, logik. So tak salah. So ada emosi-emosi dan perasaan tertentu yang dialami oleh individu adalah agak normal. Alright. Tetapi jika gejala-gejala ni yang tadi saya cakap tu dia berlaku secara berterusan.
Right? Maknanya sehari jadi seminggu, jadi 2 minggu berterusan ataupun dia jadi melampau sampai kita tak boleh melakukan apa-apa kerja dah. Dia ganggu kita punya pelbagai aspek hidup. Contohnya kita mula perlu bergantung kepada orang lain contohnya. So benda-benda ni adalah tanda bahawa mungkin anda perlu perlu mendapatkan bantuan profesional yang lebih kita kata tepatlah untuk anda So mungkin ini adalah tanda-tanda yang menunjukkan mungkin perlu jumpa dengan doktor pakar psikiatri atau pakar psikologi sudah seterusnya. Right? So seterusnya bagaimana nak beri sokongan kepada mereka yang perlukan. Alright? So kalau kita tahu sesiapa yang ada masalah kesihatan mental, apa yang penting adalah pertama sekali just be with them. Alright? Dengan kita berada dengan mereka sebenarnya apa-apa yang mereka nak cakap atau tak cakap tu, it's okay. Alright? Kita just nak mereka tahu kita akan ada. Biarkan pintu komunikasi itu terbuka. Bila mereka bersedia untuk bercakap, mereka akan bercakap dengan kita dan itu yang penting sebenarnya dalam situasi ini. Alright? Dalam kebanyakan masa, apa yang berlaku ialah kita ni adalah kita kata problem solving creatures sebab daripada kita zaman datuk nenek moyang kita, bila ada isu kita terus nak cuba selesaikan. Tetapi kadang-kadang ada masa tertentu yang sebenarnya orang di sekeliling kita tu dia hanya nak dengar, orang mendengar je. Dia nak orang tu kita kata jadi offer a shoulder je ke ataupun a listening ear je kan, dan bukannya untuk bagi solusi, right? So apa yang penting dalam situasi bila kita nak bagi sokongan atau bantuan kepada orang lain ni, satu, jangan hakimi mereka. Nombor dua, tanya directly. Awak nak saya dengar saja ke ataupun awak nak saya beri bantuan lebih dari itu? Right? Nak bagi solusi contohnya kan, nak bagi nasihat contohnya kan. So ini penting, alright? Dan bila kita nak jaga orang lain ni, saya selalu tekankan perkara ni. Jaga diri anda dulu sebelum anda cuba offer diri anda untuk bantu orang lain. Sebab pada masa, kebanyakan masa, apa yang saya lihat ialah caregivers ataupun orang yang nak cuba memberi bantuan ni, dia akan jadi burnout dan dia sendiri pun akan jadi develop masalah kesihatan mental kalau dia tak jaga diri dia dulu. Alright? So sentiasalah check diri anda balik, di mana saya sebenarnya, saya okey ke, saya boleh ke tolong ataupun sebenarnya saya patut connectkan, hubungkan orang ni, kawan saya ni, ahli keluarga saya ni dengan orang yang lebih profesional yang boleh melakukan, membantu dia dengan lebih baik. Okay? So itu yang penting. Alright. So seterusnya, bila kita mengalami sesuatu masalah, apa langkah pertama kita adalah kita kadang-kadang tak naklah selesaikan, tak nak fikir, tolak tepi dulu, kan? Itu kadang-kadang berlaku. Ataupun kita terus pergi dalam, macam saya kata tadi, problem solving mode, terus nak cuba selesaikan. Tapi kadang-kadang yang penting untuk kita tahu adalah kita semua akan ada tekanan. Tekanan tu perlu sebenarnya. Kalau tekanan tu tak ada, sedikit langsung tak ada, kita akan boring sebenarnya dalam hidup ni. Tekanan tu yang bagi kita push atau drive untuk buat sesuatu di dalam seharian. Contoh, kalau kita tak ada tekanan untuk dapat gaji, kita tak akan bangun pagi untuk pergi kerja, contoh kan. Ataupun kita tak ada tekanan untuk ada presentation, so kita tak akan ada semangat untuk prepare untuk presentation tu contohnya, right? So pressure tu atau tekanan tu memang perlu, right? Tetapi kita kena boleh kawal tekanan dan kita tak nak tekanan tu jadi terlalu lama ataupun terlalu banyak sehingga mengganggu kesihatan kita, alright? So normal untuk kita semua ada tekanan, itu penting untuk kita faham, alright? Kalau kita nak faham kenapa kita tertekan, apa yang boleh kita lakukan ialah kadang-kadang saya panggil sebagai brain dump. So brain dump ni adalah satu teknik di mana kadang-kadang kita dalam kepala ni
banyak sangat benda sampai kita tak boleh nak fikir, right? So kita rasa macam kita boleh settle semua dalam kepala je, plankan dia, tapi kadang-kadang kita tak mampu sebenarnya. So by putting semua benda yang dalam kepala di dalam satu paper ke, kalau kita ada app kita nak guna dekat phone ke, kat komputer ke, kan, silalah, right? Tapi apa yang kita nak buat ialah kita nak nampak benda yang kita tengah risaukan atau fikirkan tu secara lebih jelas supaya kita boleh proses dia, alright? Dan dengan kita buat benda tu, kita mula akan mengenali, oh saya sebenarnya tengah stres, saya sebenarnya tengah sedih, saya sebenarnya tengah marah, right? Dan bila kita dah boleh kenali emosi-emosi kita dan kita boleh akui yang kita sebenarnya memang ada rasa-rasa tu dan tak salah pun untuk rasa benda tu sebenarnya, kita akan boleh mula proseskan emosi itu dan mengambil langkah-langkah seterusnya, right? So apa yang kita perlukan ialah pada waktu ni untuk kita tengok sama ada emosi tu adalah valid atau tidak pada waktu tu, maknanya patut atau tidak pada waktu tu, dan kalau patut apa langkah patut saya ambil. Kalau tidak patut, mungkin kita boleh tolak. Kalau kata patut, mungkin kita perlu ambil tindakan. Dan tindakan pula kita boleh decide sekarang. Kita nak tindakan ni dibuat secara serta-merta, cepat, selesaikan, ataupun benda ni boleh tunggu. Dia tak urgent sangat sebenarnya. Tapi dalam kepala benda tu duk main je kan. Tapi bila kita dah letak kat paper, ni soal lambat lagi. Saya tak perlu settlekan secepat ni contohnya, right? So ini antara benda yang boleh bantu anda untuk kurangkan rasa overwhelm, overthinking, tekanan, dan insya-Allah anda boleh lakukan kerja anda sehari-hari dengan lebih baik. Alright? So, kita cakap seterusnya pasal penjagaan kesihatan mental dan macam tadi saya kata, kita pecahkan dalam psikiatri ni kita selalu bercakap tentang biopsychosocial spiritual. So, kalau kita nak cakap pasal penjagaan kesihatan mental dari segi biologi, penting untuk kita cakapkan tentang kesihatan fizikal secara menyeluruh, right? Orang kata no health without mental health. Benda yang sama juga, no health without physical health, right? So pada dua-dua ni dia saling berkait. Tak boleh kata saya jaga kesihatan mental je, fizikal saya biar je, tak boleh. Tuhan pun tak nak macam tu, kan? Tuhan nak kita jadi orang yang boleh jaga diri sebaik-baiknya dari semua aspek, sebab ni badan kita ni ialah amanah, kan? Tugasan kita yang Allah bagi sebagai khalifah di bumi ni untuk buat pelbagai benda memerlukan kesihatan fizikal dan juga kesihatan mental dan kesihatan spiritual, right? So kita perlu ada kesemuanya secara holistik kita nak jaga. So, bila kita cakap dari biologi ni, kita tengah cakap tadi pasal hormones mungkin, untuk wanita lah, kita cakap pasal hormones, kita tengah cakap pasal perubahan-perubahan yang mungkin berlaku pada wanita dari segi fizikal. So, banyak benda yang perlu penjagaan. Dan pada waktu yang sama, benda yang lain contohnya secara amnya yang perlu jaga ialah makan makanan berkhasiat, pastikan tidur anda cukup, anda rehat tu sangat penting sebenarnya untuk memastikan diri boleh menghadapi cabaran. So minum air, bersukan, ambil angin kalau boleh, tapi elakkan menggunakan bahan terlarang. Dan jika anda ada masalah kesihatan fizikal ataupun kesihatan mental, contohnya anda mungkin perlu mula ambil ubat. Contohnya kalau ada darah tinggi, ada kencing manis, kan, so kena jumpa doktor, kena makan ubat supaya semuanya dalam kawalan. Alright. Sekarang kita cakap pasal psikososial lah, penjagaan kesihatan mental dari segi psikososial. So walaupun benda ni mungkin ramai yang dah tahu, tapi kita tak buat kadang-kadang. So apa yang penting ialah anda kena ada sistem sokongan anda sendiri. So anda kena cari siapa agaknya yang boleh menjadi orang yang anda percayai di luar tu dan kekalkan berhubung dengan mereka, right? Luahkan perasaan anda kat mereka kalau anda perlu, right? So cipta rutin baru kalau anda rasa boring, rasa tak seronok, rasa macam sehari-hari ni dah jadi macam rutin yang biasa sangat, kan? So mungkin perlu cipta rutin baru. Selitlah perubahan sikit dalam sehari-hari tu untuk ceriakan hari tu sikit. Lainkan jadual anda dari hari ke hari, right? Seterusnya, anda
sangat penting untuk anda setkan realistic goals. So, tadi saya ada cakap pasal superwoman, betul tak? Hanya kerana society atau komuniti kita meletakkan ekspektasi tertentu terhadap wanita doesn't mean kita ni perlu achieve setiap daripada KPI itu. Maksudnya, right? So, kita kena tahu level diri kita, limit diri kita dan kita berusaha untuk memperbaiki diri definitely dari hari ke hari, tetapi perbaiki diri kita tu berbanding dengan hari sebelumnya, perbandingannya adalah dengan diri kita sebenarnya. So jangan bandingkan dengan orang lain dan cuba aim untuk sesuatu yang tak realistik untuk diri kita. Alright? So set realistic goals dan cuba achieve dia. Right? So set jangka masa yang anda rasa sesuai, bila saya rasa boleh untuk capai, dan kita cuba begitu. Alright, so seterusnya macam saya cakap tadi, istilah superwoman tu sebenarnya tak wujud, tak ada perfect person di dunia ni. So sangat penting sebenarnya untuk kita tahu bahawa kita perlu menerima diri kita seadanya. Right? Tuhan ciptakan manusia ni unik. Setiap dari kita ada tanggungjawab kita sendiri, tugas kita sendiri, dan kita kena tahu apa yang kita boleh buat dan apa kita nak buat, dan kita akan cuba buat usaha untuk perbaiki diri kita dari hari ke hari instead of kita cuba untuk jadi orang lain. Sebab kita compare diri kita dengan orang lain, itu yang kita tak nak. Right? Dan ini penting untuk mak-mak semua. Kebanyakan mak-mak kita tak nak cuba relax atau buat perkara yang kita suka. Sebabnya apa? Kita rasa bersalah. Tak boleh lah, kan? Tak patutlah. Patutnya saya kena spend time dengan anak. Patut kena buat ni. Kerja rumah tu tak siap lagi. Mana boleh, kan? Tak. Anda kena boleh jaga diri anda dulu sebelum anda boleh jaga orang lain, right? So, membenarkan diri anda rehat tu adalah sesuatu produktif, bukannya unproductive, right? So remember that the next time you need to take some break for yourself, okay? Okay. Dari segi psikososial juga, pada zaman sekarang informasi terlalu banyak merata-rata, senang je orang nak dapat, orang forward je kejap-kejap kat WhatsApp, tu belum lagi buka social media lain, baca berita macam-macam. Kalau anda rasa dah mula tertekan dan terbeban di kepala dengan benda-benda ni, maybe it's time untuk do a social media detox. Stop kejap. Kurangkan kontak anda. Berhenti daripada melihat benda-benda yang tak perlu contohnya. Ini mungkin akan bantu anda untuk kembali pulih sebab anda nak recharge dan fikir pasal hala tuju anda sendiri rather than melihat hidup orang lain dan compare diri anda dengan orang lain. Right? Seterusnya, ada kajian yang menunjukkan bahawa kalau kita nak ada kesihatan mental yang baik ni, kita perlu tolong orang. Dan ini memang dalam agama kita pun banyak kita advocate, kan? So, that's why kita akan kata sedekah, even senyum tu satu sedekah, kan? Orang katakan sebabnya dengan kita menggembirakan orang lain, membantu orang lain, kita pun akan dapat that same feel good feeling, right? So, it's important untuk kita remember kita boleh dan patut cuba untuk tolong orang lain supaya kita pun boleh get the benefit in terms of our own mental health and well-being. Alright. So, dikala ada kawan-kawan yang mungkin agak negatif, kita nak dikelilingi oleh orang yang positif. Of course, positif kat sini kita tak cakap pasal positif COVID. Saya pun tak nak dikelilingi oleh orang yang positif COVID. Tapi maksud saya di sini ialah positif dari segi minda, mindset dia, pemikiran mereka. Right? Kita nak dikelilingi oleh orang yang kita kata ada growth mindset, yang sentiasa nak cuba memperbaiki diri, improve themselves dan cuba nak bantu orang lain along the way. Right? So itu yang kita nak. So kawan-kawan ni yang kita kata, kalau hashtag tu orang letak apa? Tiljannah, kawan tiljannah, kan? So gitulah lebih kurang yang kita nak, right? Kita tak nak dengan orang-orang yang hanya dekat dengan kita bila perlu saja, dan kalau kita rasa benda tu memang mengganggu kesihatan mental, it's okay untuk say no, take a step back. Tak perlu setiap benda kita kena agree dan buat apa yang orang minta. Okay. So penjagaan kesihatan mental dari segi spiritual pula, ini tadi saya dah cakap. So setiap daripada kita
ada tugas kita, ada tanggungjawab kita, right? So kenal pasti purpose of our life, right? Tuhan tak jadikan saya doktor contohnya untuk saja-saja. Betul tak? So mesti ada sebab Allah jadikan saya doktor. Kalau tak, dia boleh jadikan orang lain, right? So itu cara yang kita kena fikir supaya kita cari purpose kita dan kita fulfill purpose kita. Kita nak faham purpose kita nak tahu tujuan kita supaya kita boleh menggunakan dia untuk membantu lebih ramai orang sebenarnya, right? So kenal pasti tujuan hidup kita dan nilai-nilai yang penting dalam hidup kita, our own values, So setiap daripada kita Tuhan cipta berbeza. Kalau semua orang jadi doktor, habis tu siapa nak jadi engineer? Kan? Siapa nak jadi mutawif contohnya, kan? Untuk tabung haji, kan? So semua orang ada role tersendiri dan semua orang punya role ni kalau masing-masing jalankan dengan terbaik sehabis baik, insya-Allah all of us akan live a purposeful and meaningful life. Hidup kita akan rasa macam sangat fulfilling, sangat puas hati sebenarnya, right? And of course, sebagai Muslim, kita tak boleh lari. Walaupun daripada segi kita kata setiap agama lain pun ada cara-cara mereka tersendiri, tetapi dari segi seorang Muslim ni memang inilah tiang kita, kan? Solat 5 waktu tu, berdoa pada Tuhan setiap kali, minta kekuatan dan pertolongan untuk hadapi apa-apa cabaran yang kita ada dalam kehidupan seharian. Right? So sangat penting bila kita cakap pasal kesihatan mental ialah untuk kita hentikan stigma. Setiap kali kita cakap pasal kesihatan mental, macam saya cakap tadi, mental, orang terus cakap, oh, pesakit tu ada masalah gila, kan? So kita tak nak. Right? So kesihatan mental ni sangat luas dan penyakit mental tu sendiri banyak cabang dia. Alright? Dan setiap penyakit tu macam Allah turunkan ada sebab dia dan setiapnya ada penawar dia, kan? Allah pun kata gitu, penyembuh dia. So it's time untuk kita start bercakap lebih banyak, berbincang lebih banyak mengenai isu kesihatan mental dan penyakit mental ni, dan kita cuba memahami setiap daripada isu dia. Kita hentikan melabel orang dengan perkataan-perkataan yang tak baik. Kita kurangkan orang punya rasa malu, kita punya rasa malu untuk bercakap pasal benda-benda ni. Hormati mereka. Penyakit mental atau masalah kesihatan mental sama je macam penyakit fizikal yang lain, dan kita nak jadi positive mental health role model selagi kita boleh. Alright, so saya rasa saya dah hampir ke hujung, dan saya pada setiap ceramah saya rasa sebelum kita berhenti bercakap ni, saya rasa penting untuk kita cakap pasal daya tahan atau resilience ni. So resilience ni adalah kebolehan seseorang untuk bounce back daripada apa-apa cabaran yang jadi. Kita dah terjatuh, kita bangun balik. Itu basically resilience atau kebolehan daya tahan yang bagus, right? The good thing is Allah bagi kita semua ada kekuatan daya tahan. Tak ada seorang pun yang tak ada. Alright? Cuma kita ni ada capacity berbeza-beza. So some people dalam capacity tertentu cepat dia boleh bounce back. Ada orang pula dia lambat sikit, right? Tetapi kita boleh perbaiki tu dengan belajar ilmu tertentu supaya kita boleh lebih cepat bounce back dengan setiap cabaran yang ada. Alright? So jangan pandang rendah pada keupayaan diri masing-masing. Apa-apa pun Tuhan ada beri solusi insya-Allah untuk kita selesaikan dan menghadapi cabaran yang kita ada. Alright? So again, the next thing is pasal harapan. I think as a Muslim, this is probably something yang sangat-sangat penting, kan? Kita tak patut putus harapan dalam apa-apa pun situasi. Dan Martin Luther King, dia cakap, everything that's done in this world is done by hope. Ini sangat penting. So semua yang kita lakukan dalam dunia ni, kalau kita tak ada harapan kat hujung tu, sebenarnya kita tak akan buat pun benda tu, right? So sangat penting harapan tu. So kita harap tak ada siapa putus harapan, dan kalau ada yang putus harapan mungkin kena datang awal sikit untuk dapat rawatan. So seterusnya ialah penyesuaian diri dalam keadaan baru ni. So kita ni dah 2-3 tahun, almost 3 years, kan, in pandemic, kan. So dalam situasi ni, walaupun kita kata dah 3 tahun, patutnya dah okey dah ni, patutnya diri saya dah adjust dah ni dengan situasi baru, tetapi kita semua ada
situasi yang berbeza-beza, right? So kalau pun kawan kita okey, tak semestinya kita pun kena okey, right? So yang penting ialah ambil masa anda untuk get better, get out of the stressful situation yang anda ada, persiapkan diri dengan kemahiran yang perlu, belajar benda baru supaya anda boleh lebih baik menangani situasi yang ada, right? So saya selalu cakap kita semua ada dekat laut yang sama ni, so patutnya semua orang rasa sama kan, tapi boat kita lain-lain, ada orang boat besar, ada orang boat kecil, ada yang sampan je. So apa yang perlu ialah kita semua kena saling bekerjasama, tolong each other, dan insya-Allah itu yang akan bantu kita untuk bina komuniti yang lebih baik pada masa datang. Alright, so ini ialah talian bantuan saya selalu share untuk just siapa-siapa kalau perlu rasa ada bantuan yang mungkin tak dapat cakap directly kepada orang face to face, mungkin anda boleh hubungi talian kasih. Right, so I'm at the end of my session. So I'm just sharing di sini dua quotes. Satu by Malala Yousafzai. So I raise up my voice not so that I can shout, but so that those without a voice can be heard. We cannot all succeed when half of us are held back, right? And the next one, you educate a man, you educate a man. But if you educate a woman, you educate a generation. And this is by Brigham Young, right? And I end here dengan quotes tersebut, dan saya akan ambil sebarang persoalan yang ada dalam masa yang kita ada ni. Minta maaf kalau terlambat sikit. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada doktor di atas pencerahan dan perkongsian sebentar tadi. Baik, di sini kita buka sesi soal jawab lah jika tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang pertanyaan berkaitan tajuk yang kita bincangkan. Okey, doktor, kat sini kita dapat beberapa soalan daripada ruangan chat. Yang pertama daripada Muhammad Halim bin Saleh, soalannya berbunyi, doktor, peringkat manakah wanita lebih beremosi daripada lelaki? Okey, soalan susah tu. Sebab saya rasa dari segi emosi tu sebenarnya semua orang ada emosi, kan? Nak kata lebih beremosi tu kita nak faham dari konteks dia, adakah maksudnya dia lebih cepat sedih ke, dia lebih cepat murung ke, lebih cepat marah ke, itu yang nak kita faham. Tapi kalau saya nak cakap secara general kan, Tuhan memang ciptakan wanita tu dia lembut kan? Naluri dia memang kata lebih sensitif kan, so itu mungkin menyebabkan dia nampak lebih beremosi. Tetapi ada juga permainan macam kita kata hormon kan, perubahan hormon pada waktu-waktu tertentu. Contohnya kalau seseorang tu tengah mengalami menses, period dia masa tu datang bulan kan, so benda tu pun possibly menyebabkan dia ada sedikit perubahan emosi, right? Tetapi secara bila kita fikir balik kan, dalam konteks-konteks lain, kalau tak berkait dengan biologi atau dari segi hormon ni, sebenarnya kita semua ni sama je boleh beremosi. Contoh, kalau kita penat sangat, kita tak makan lagi, kerja banyak, apa yang boleh jadi? Sama je, lelaki ke perempuan ke, kita boleh jadi hangry kan, mana dengar tak kan, hungry and angry kan, so benda sama. So nak kata dari segi beremosi tu lebih wanita atau perempuan tu, lelaki tu mungkin saya tak boleh nak cakap exactly lah. I think it's almost sama sebenarnya, unless ada berkait dengan hormon tu lah sikit. Oh, okey, baik, terima kasih doktor. Soalan seterusnya daripada Puan Mahaizan binti Ahmad. Bagaimana kita hendak elakkan diri daripada overthinking? Okey. Alright, overthinking ni kan dia boleh jadi satu topik sendiri tau nak bercakap. Macam tu punya besar dia punya topik. Okey, tapi kalau saya nak cuba concise-kan dia ialah, kalau kita nak elak sebenarnya ialah untuk kita cuba faham apa trigger kita. Right? Setiap daripada kita ada punca yang akan menyebabkan kita risau lebih ataupun banyak fikir, right? Dan dia tak sama pada setiap individu. Ada orang dia akan banyak fikir pasal hal kerja, ada orang dia akan banyak fikir pasal hal keluarga contohnya kan. So once you identify your trigger, you boleh cuba lakukan sesuatu dari awal untuk
kurangkan ataupun minimalkan trigger tu. So kalau contohnya my overthinking is relating to macam hari ni. Sebagai contoh saya nak bagi ceramah kepada berapa ratus orang di tabung haji. So kalau saya nak overthinking, alamak boleh buat ke, yakin ke tak ni kan. So apa yang saya boleh buat ialah saya boleh cuba prepare diri saya dengan lebih baik contohnya kan. So saya kena ambil langkah-langkah untuk baca benda, buat kajian kan. So benda yang sama. So cara untuk elakkan overthinking ialah gitu, right? Another next step is something yang tadi saya ada cakap, di mana kadang-kadang kita terlalu yakin yang kita boleh buat semua, selesaikan isu di dalam kepala. Tetapi sebenarnya lebih penting untuk kita letak dia di satu kertas ataupun kertas lah contohnya. Bila kita dah keluarkan dan letakkan di atas kertas tu, apa yang berlaku ialah kita akan nampak dengan lebih jelas. So benda ni sebenarnya isu ke tak isu? Dia adakah sesuatu yang saya perlu handle atau tak handle? Dalam kepala semua benda rasa penting dan perlu handle, betul tak? Tapi bila kita dah letak di kertas kan, kita boleh prioritize, kita boleh rasa okey ni lebih penting, ni memang tak penting, ni tak penting dan tak perlu tengok, ni tak penting tapi nanti kena tengok, right? So you boleh build a jadual untuk tengok mana yang nak handle dulu, dan itu mungkin akan bantu juga dalam seseorang yang overthinker sebenarnya. Last sekali untuk overthinking, I think sometimes it's good untuk cakap. Right? Orang kita kadang-kadang dia banyak malu, tak nak. Nanti orang cakap aku ni apalah, dia pandang buruk lah kat aku kan. Tak boleh cerita, aku ada doubt macam ni, tak boleh. Sebenarnya dengan bercakap tu yang akan bantu anda boleh solve issues ataupun rasa lega, dan kadang-kadang orang lain pun rupanya rasa benda sama. Tapi kita tak nak cakap, so tak ada siapa bercerita. Padahal sebenarnya ramai geng yang rasa sama dan mungkin korang boleh duduk and problem solve sama-sama, right? So itu antara benda yang saya boleh cadangkan untuk overthinking. Okey, baik. Ada lagi ke soalan? Kalau ada yang nak tanya boleh raise hand dekat ruangan atas Teams tu, ataupun mic tak boleh buka. Okey, kita dapat satu soalan lagi, Doktor. Soalan dia, bagaimana nak tangani perasaan yang suka pendam sebab tak pandai nak luah, tapi tindakan sehingga tahap stres. Tapi tidaklah sehingga tahap stres. Just go with the flow. Is it okay? Okay, alright. So I think soalan ni sebenarnya dia bergantung Dia ada nak jawab, dia kena bergantung kepada dua benda. Kalau kita suka pendam dan kita rasa kita okay, kita boleh handle benda tu, tak mengganggu siapa-siapa, tak ada masalah. Like you said, go with the flow. Tak ada masalah. Benda tu non-issue. Lantaklah orang cakap apa pun kan. Aku okay, right? Tak ada sebab untuk cakap pasal hal tu, right? Tetapi isu dia jadi bila sebenarnya kita tak ada tempat nak meluah walaupun sebenarnya kita tak okay, right? Itu problem, right? So dalam situasi tu, apa yang anda perlu lakukan ialah anda kena cuba cari orang yang anda percayai untuk meluah, right? Nak meluah ni kadang-kadang banyak kali kita fikir, right? Macam saya cakap tadi, kita ni semua dibesarkan dengan rasa macam tak boleh susahkan orang, tak boleh cerita, buka aib diri, kan? Ni betul tak? Ni konsep-konsep yang biasa kita dengar lah. Bila pesakit saya datang jumpa saya, kadang-kadang saya tanya, kenapa lambat sangat? Oh, tak boleh doktor. Tak boleh cakap pasal hal ni, malulah, nanti keluarga susah, keluarga malu, So these are things yang sebenarnya kita kena elak. Kita kena ada lebih banyak percakapan dan perbincangan pasal hal ni. But of course, kita tak minta you all pergi cerita di social media, kan? Kita minta anda approach orang-orang yang anda percayai untuk bercerita. Alright? So kalau ada keperluan dan anda rasa benda tu memang dah mula mengganggu, silalah cari orang yang anda percayai. Dan kalau tak ada dalam sistem sokongan anda tu, dan mungkin itu adalah antara tanda anda boleh approach orang kat luar, kat tempat lain. Kaunselor ke, psikologis ke, untuk lebih bantuan. Alright? Okay, baik. Terima kasih doktor. Saya kira cukuplah kita punya sesi soal jawab dengan soalan. Saya tak ada dah di ruangan chat. Okey, baik. Untuk seterusnya,
Saya ada sedikit pengumuman ya doktor berkaitan program yang akan dianjurkan di bawah Jabatan Modal Insight. Okay, program yang akan diadakan pada hari esok bertarikh 24 Mac. Program sempena meraihkan sambutan Hari Wanita yang bertemakan Saksama Bersama Wanita Al-Falah. Program akan bermula pada jam 2:30 petang secara dalam talian. Dan program ini adalah khas untuk warga tabung haji wanita sahaja dan tak terbukalah pada lelaki. Okey, link program telah di-emailkan, jadi dijemputlah kepada semua serikandi-serikandi wanita tabung haji untuk menyertai program yang akan diadakan pada esok hari. Okey, antara penceramah jemputan penceramah yang dijemput iaitu yang membahagia Datin Pangeran Siti Raziah, Pangeran Abdullah, dan seterusnya daripada Al-Fadilah Ustazah Asni Abu Mansur. Ini antara jemputan kita lah untuk program pada esok hari. Jadi di akhirnya saya mewakililah Jabatan Sumber Manusia, tim di Barisan Penganjur ingin mengucapkan, ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada doktor pada hari ini kerana sudi menerima jemputan kami untuk bersama-sama berkongsi ilmu yang sekira sangat pentinglah untuk kesedaran kita bersama. Baik, sebelum kita menamatkan sesi kita, okey, saya ada satu lagi pengumuman. Kita di unit kaunseling Jabatan Modal Ihsan akan melaksanakan pertandingan peserta terbaik bagi program anjuran unit kaunseling. Jadi antara syarat-syarat untuk menyertai program ini, syarat penyertaan lah, yang pertama sertai setiap program CEC. Seterusnya memberikan respon pada program yang disertai, mengisi borang penyertaan pada pautan yang akan dikongsikan pada program terakhir setiap bulan, dan terakhir pemenang akan diumumkan pada program bulan akan datang. Okey, baik doktor dan semua peserta hari ini, kalau boleh kita buka kamera untuk kita sama-sama ambil gambar. Ambil gambar sebagai kenangan lah. Okey, lagi? Siapa lagi? Ramai lagi tak buka ni. Okey. Okey, baik. Selesai? AJK, okey. Saya kira selesai dekat. Okey. Okey, dengan berakhirnya sesi bergambar sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada petang ini. InsyaAllah kita okey, sebelum tu diminta semua peserta, kerjasama semua peserta untuk mengisi borang maklum balas program. Okey. Dengan boleh scan barcode di skrin. Baik, terima kasih kepada semua peserta, kepada doktor. Minta maaf saya ada silap sepanjang saya mengacara majlis ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semua. Ya.